Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kali ini saya nak kongsikan dengan tuan-puan semua berkenaan dengan 3 sifat huruf sahaja. Sebelum saya beri penerangan berkenaan dengan 3 sifat huruf, di sini ada satu buku formula pantas. Formula pantas mudahnya baca Al-Quran untuk mereka yang dah kenal huruf ataupun hurufnya tak berapa ingat, huruf yang sentiasa bertukar, huruf sad dengan huruf sad dengan qad tertukar, huruf ba dengan ta tertukar, ta dengan ta tertukar, ataupun mereka yang dah lama tinggal Al-Quran, orang yang dah lama tinggal Al-Quran, yang dah lama tak baca Al-Quran, dia dah lupa huruf apa ni, lupa. Orang yang dah kenal huruf, orang yang baru kenal huruf. Yang ketiga ni dia boleh baca Al-Quran, tetapi sebutannya, tajwidnya agak longgar. Jadi tiga golongan ni sesuai memiliki buku ni. Siapa yang berminat memiliki buku ini, saya akan berikan percuma poster huruf. Poster huruf. Buku formula ini dan juga poster ini tidak terdapat di mana-mana kedai, hanya di tempat kami saja. Boleh hubungi kami. Cuma diingatkan kepada tuan-puan semua, poster huruf dengan buku ini penuh dengan formula. Warna hijau, ada emoji, tajuknya pada atas saja. Jadi tuan-puan diingatkan, sesiapa yang ingin memiliki buku ini perlulah cari guru yang tahu menggunakan buku ini. Pastikan guru itu adalah mahir dalam bacaan Al-Quran. Ini adalah selingan saja. Jadi kita teruskan dengan tajuk kita kali ini, iaitu 3 sifat huruf yang utama yang biasa kita melakukan kesalahan pada 3 sifat ini. Yang pertama, mati. Ini baris mati. Baris mati, apabila huruf berbaris mati, dia akan terus mati. Terus mati bunyi dia. Yang kedua, bila dia mati je lambat. Yang ketiga, mati tapi macam tak mati je. Boleh dapat tuan-puan? Tak boleh dapat lah kan, baru baca dia punya nota ringkas. Jadi bahasa Arabnya, yang pertama, mati terus mati, bahasa Arabnya syiddah. Biasa dengar kan sifat huruf yang bernama syiddah. Jadi pemahamannya adalah mati terus mati. Yang kedua, Arabnya tawassut, apabila dia mati tapi matinya lambat. Yang ketiga, Arabnya rakhawah, iaitu dia mati tapi macam tak mati je. Ketiga-tiga sifat ini dia berkait rapat dengan apa? Kita buat anak panah ke sini. Berkait rapat dengan suara. Suara ni iaitu bunyi lah. Bunyi. Dan juga tolakan nafas. Kita tulis nafas. Dia berkaitan dengan suara dan juga nafas kita apabila huruf-huruf ini berbaris mati. Kita tengok hurufnya. Yang pertama, syiddah. Pemahamannya mati terus mati, iaitu 5Q, 2 BA dan juga Hamzah. 5Q ni apa? Iaitu 5Q adalah 5 huruf qalqalah. Apa dia 5 huruf qalqalah? Iaitu huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim dan juga huruf dal. Kita matikan ke-5 ini, kemudian kita letaklah apa-apa huruf di hadapan dia. Sebelum huruf ni kita letaklah apa-apa huruf. Dalam contoh ini saya letak huruf hamzah yang berbaris di atas. Jadi hamzah baris atas, qaf ni mati. Bunyi macam mana? Aq. Kita matikan huruf qaf, beserta dengan suara mati, suara kita terhenti dan juga nafas kita terhenti juga. Aq. Sama-sama dengan saya. Aq. Qa tu adalah sifat yang lain. Sifat yang lain bagi huruf qaf. Tu sifat qalqalah lah. Jadi saya tak nak cerita tentang qalqalah. Saya nak cerita tentang syiddah ni. Ada orang sebut huruf qaf tetapi anginnya terlepas, nafasnya terlepas. Aq. Salah. Salah tuan-puan. Kalau kita matikan huruf qaf seperti tadi, aq. Macam tu kan, teruk sangat bunyinya, salah. Jadi kita matikan suara dan matikan nafas. Aq.
qa. Baru masuk sifat yang kedua pada huruf qaf. Huruf ta. Okey, kita ambil contoh huruf ta pula sama-sama. Ingat ya, dua benda ni, suara bunyi, suara atau suara iaitu bunyi, dan juga nafas kena hentikan. Okay, huruf ta pula. At-ta. 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 Huruf yang ketiga. Ab. Ab. Kita hentikan ya bunyi ab. Okey, kemudian huruf jim. Aj. 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 Dan huruf yang kelima ad. 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 Okey, seterusnya kita pergi kepada 2 BA. Apa dia 2 BA? Iaitu 2 huruf break angin. Siapa yang telah mengikuti kelas saya, ya, dia fahamlah break angin ni apa maksud dia. Okey, break angin hurufnya adalah huruf kaf dan juga huruf ta. Okey, 2 huruf ini ramai yang melakukan kesilapan. Okey, sebab dia tidak memahami konsep suara dan juga nafas. Dan juga dia tak tahu, bukan dia, kita lah, kita tak tahu bahawasanya 2 huruf ini tergolong di dalam sifat mati terus mati. Arabnya syiddah. Kita matikan suara, kita matikan nafas. Okey, kita matikan. Ak. Yang ada angin tu adalah sifat kedua. Sifat yang lain bagi huruf kaf. Ak. Ak. Biasa kita buat salam macam mana? Ak. Kita melepaskan suara dan melepaskan nafas keluar. Jadi salah. Kita matikan terus. Ak. Okey. Huruf yang kedua ad. Okey, dapat ya? Okey, dan huruf yang terakhir adalah hamzah. Okey, hamzah. Huruf yang terakhir adalah hamzah. Mati. Kita letaklah huruf hamzah juga yang berbaris di atas. Okey. A. Macam tu saja. A. Okey, umpama kalau kita rumikan dia A, K, A. Itu. A. Begitu saja. Kita matikan suara dan juga matikan nafas. Okey, boleh dapat tuan-puan? Sifat yang kedua. Okey, sifat yang kedua, kita hold dulu. Kita pergi kepada sifat yang ketiga. Sebab yang sifat kedua ni adalah pertengahan, kan? Okey, sifat yang ketiga adalah rakhawah. Rakhawah ni macam tak mati je. Tadi kita tahan suara, tahan nafas. Pada sifat yang ketiga ni rakhawah, jangan tahan suara dan juga nafas, jangan tahan. Lepaskan je. Lepaskan je. Okey, yang pertama huruf tha. Seperti biasa, kita matikan dia dan kita letak hamzah pada sebelumnya. As. Nampak tak? Ada suara yang keluar dan juga nafas yang keluar. As. Okey, sama-sama. As. Lidah keluar ya. Lidah keluar tu adalah makhraj. As. Yang kedua huruf ha. Ah. Yang ketiga az. Yang keempat az. Yang kelima as. Yang keenam ash. Yang ketujuh af. Yang ke-8 au. Yang ke-9 Yang ke-10 ai. Yang ke-11 akh. Yang ke-12 als. Yang ke-13. Okey, ini ramai yang buat kesalahan.
Kesalahan apa? Huruf dad ni dia letak pada sifat yang pertama tadi. Dia matikan apabila huruf ni mati, dia terus mati bunyi dan matikan nafas. Contoh pada surah Al-Fatihah, walad, nampak tak, dimatikan nafas dan juga suara bunyi dimatikan. Jadi salah tuan-puan. Pada huruf dad ni dia terletak pada sifat yang ketiga ni, iaitu rakhawah, macam tak mati je. Apa dia tuan-puan? Macam tak mati je. Jadi bunyi dia macam ni. Nampak tak? Bunyi ni berjalan. Jangan kita matikan bunyi, jangan kita matikan nafas. Boleh tuan-puan? Dia ambil masa sikit untuk kita jadi mahir. Nak ke mahir ni ambil masa sikit, ya. Jadi perlukan latihan, sebab huruf dad ni ada huruf yang paling susah. Perlukan latihan, latih supaya kita dapat sebutan yang tepat. Kita beralih kepada huruf yang ke-14, L. Kat sini pun ada juga seperti huruf dad. Ramai yang baca huruf dad ini seperti huruf dad, dimatikan bunyi dan matikan nafas. Pada suratul Fatihah juga ada juga pada huruf dad mati, iaitu wairil maghdu. Sepatutnya kena baca macam tu, maghdu. Tapi ramai yang baca wairil maghdu. Dia matikan maghdu. Salah ya tuan-puan. Jadi kena jalankan suara, jalankan nafas dia keluar. Maghdubi. Dapat tuan-puan? Dan huruf yang ke-15, huruf yang terakhir bagi sifat yang ketiga ini, iaitu rakhawah, iaitu huruf dha. Kita matikan, sama-sama kita bunyikan au. Boleh dapat tuan-puan? Alhamdulillah. Sekarang kita beralih kepada sifat yang kedua. Kita dah tahu sifat yang pertama mati terus mati, yang ketiga mati macam tak mati je, yang kedua dia duduk tengah-tengah. Hurufnya apa? Hurufnya ada 5 sahaja, iaitu huruf lam, iaitu huruf nun, iaitu huruf ain, iaitu huruf mim, iaitu huruf ra. 5 huruf sahaja. Yang atas ni ada 8 huruf. Yang ini ada 5. Yang ini ada 15. Kita matikan huruf lam. Dia duduk tengah-tengah. Mati dia lambat. Ingat, mati dia lambat. Yang pertama al. Nampak tak? Nafas kita tidak keluar, hanya bunyi saja. Bunyi saja. Dia tidak sempurna seperti nombor 3. Tidak sempurna seperti nombor 3 dan juga tidak sempurna seperti nombor 1. Huruf lam al, sama-sama al, hanya bunyi. Kalau yang pertama kita ambil huruf qaf, mati terus. Yang ni al, bunyi masih lagi berjalan, cuma nafasnya terhenti. Al. Faham tak nafas? Maksudnya angin tidak keluar. Al, hanya bunyi saja. Huruf nun an, sama juga. Sama juga seperti huruf lam, hanya bunyi saja, nafas tidak ditolak keluar. Huruf yang ketiga, huruf ain. Nafas keluar, kita menolak dia keluar, tetapi dia terhad. Tetapi dia terhad bunyi dia. Dia tak boleh huruf ain mati. Contohnya apa? Na'budu. Tak boleh baca iyyaka na'budu. Tak boleh melirit. Huruf ain ni tidak boleh melirit lama-lama. Dia terbatas. Dia boleh melirit tapi terbatas liritannya. Begitu saja. Yang lagi parah, apabila kita baca huruf ain mati, seperti sifat yang pertama, iyyaka na'budu, mati terus. Nafasnya mati, suaranya pun terus mati. Itu adalah kesalahan sifat yang kita sering buat. Jadi kat sini kita kena mati lambat untuk dia. Na'budu, dia mati juga tapi lambat bunyinya. Tapi lambat matinya. Na'budu. Huruf mim. Nafas tidak keluar. Nafas daripada mulut tidak keluar. Dia hanya bunyi. Dia hanya bunyi sahaja. Kemudian
huruf yang terakhir bagi sifat tawassut. Huruf ra. Ar. Okey. Huruf ain dan juga huruf ra sama. Tidak boleh lama-lama. Tak boleh. Huruf ra hanya dia terbatas bunyi dia, tidak boleh lama-lama. Gitu saja. Getaran apabila dia dibaca tebal, getarannya hanya satu atau dua getaran saja. Ra, ri, ru. Jadi sekadar ini saja perkongsian saya pada kali ini, tiga sifat huruf yang sering kita lakukan kesalahan, iaitu apabila huruf itu mati kita tak tahu apa sifat dia. Okey, itu saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan anda semua dapat manfaat daripada video kali ini. Okey, kemudian sebar-sebarkan kepada rakan-rakan anda yang lain. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.